Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita boleh berjumpa pada sesi belajar bahasa Arab, iaitu latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Jadi pada pagi hari kita belajar kaedah nahwu dan saraf ataupun tasrif menggunakan kitab Tabel Nahwu Al-Fatih dan juga kitab tasrif. Dan insya-Allah pada kali ini kita menggunakan kitab latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran, kitab yang ditulis oleh Dr. Wan Rusli Wan Ahmad. Beliau ini adalah pensyarah saya dan juga alhamdulillah beliau adalah supervisor saya dalam menyelesaikan PhD saya. Dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan mengerjakan latihan dalam kitab yang warna merah ni, muka surat 77 Muka 77. Jadi sila tuan-tuan dan puan-puan buka. Cuma mungkin hari ini agak sedikit singkat lah ya, sebab saya pun ada sedikit hal. Mungkin dalam masa 20 minit saja. Cuma semoga saja Allah berkahi masa kita yang sedikit ini sebabkan kita belajar bahasa Arab. Okey. Saya bacakan. Ini surah Al-Baqarah ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini surah Al-Baqarah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan buka dalam Al-Quran muka surat, kalau dalam Al-Quran ni muka surat 21. Ni ni akhir daripada juz 1. Okey. Kemudian surah Al-Baqarah juga ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Surahallahul azim. Kemudian ayat yang surah Al-Baqarah juga ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Okey, sadaqallahul azim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, surah Al-Baqarah ini di akhir juz 1. Boleh tuan-tuan buka kalau nak baca Al-Quran pun sekali. Okey. Tilka ummatun, mereka itulah umat yang telah berlalu, maka sabat laha maka sabat, bagi mereka apa saja yang telah mereka usahakan, walakum maka sabtum, dan bagi kamu adalah apa yang kamu usahakan, apa yang kamu perbuat, wala tusaluna. Wala tusaluna. Jadi yang pertama ni tusaluna, ini adalah kata kerja pasif dia atau fi'il majhul dia. Jadi kita kena cari naibul fa'il. Fi'il majhul, cari naib fa'il dia. Okey, sini dah bagi tahu tusaluna. Okey, sekejap Ustaz. Sorry. Syahir, boleh tolong ambil marker satu? Yang hitam dengan biru sekali ya. Mana ada banyak tu. Alhamdulillah kita banyak marker. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada yang bersedekah. Okey. Dah share? Sini. Merah biru pun tak apa. Dua warna. Okey. Jadi yang pertama dalam kitab ni dah tulis tusaluna. Tuan-tuan dan puan-puan kena cari naib fa'il dia. Sama ada hum ke waw. Sama ada hum ke waw. Boleh buka muka 77. Okay, alhamdulillah. Okey. Yang pertama tusaluna. Tusaluna
Ini adalah fi'il majhul atau pasif. Ini pasif. Ini pasif atau dinamai majhul. Kita dah belajar majhul pasif. Kalau kita nak cari makna, kita tak boleh terus cari yang majhul ni. Kita kena ubah dia jadi aktif atau maklum. Kita ubah jadi aktif. Macam mana? Ini kan fi'il mudhari' ni. Ada di awal dia letak fi'il mudhari'. Kita nak ubah dia jadi maklum. Macam mana? Kalau yang majhul dia adalah tus'alu. Tus'alu. Kalau yang maklum dia apa? Maklum dia adalah tas'alu. Jadi fi'il madi dan fi'il mudhari' dia sebenarnya sa'ala yas'alu. Sebab tu dia menjadi, kalau nak jadikan majhul, tus'alu. Macam tu. Dhammahkan huruf pertama, huruf mudhari' dia didammahkan. Lepas tu fathahkan huruf sebelum akhir. Kat sini dah fathah dah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak puan-puan nak cari makna, cari di fi'il madi dia punya. Di fi'il madi ni cari kata rujukan dia. Apa makna dia? Meminta. Kalau sa'ala ni meminta pertanggungjawaban ataupun ditanya, menanya. Sa'ala ni meminta ataupun bertanya. Okey. Kali kalau tus'alu maknanya ditanya atau diminta pertanggungjawaban. Sekarang kita pun bertanya, siapa yang diminta atau siapa yang ditanya tersebut? Kita kena cari naib fa'il dia. Yang mana dia? Iaitunya waw ni. Waw ni makna dia apa? Sebabkan waw berkawan dengan ta, huruf mudhari' dia ta, maknanya waw ni adalah antum. Jadi ini naib fa'il dia. Waw naib fa'il dia. Waw ni makna dia apa? Antum. Jadi waw naib fa'il dia bukan antum. Waw. Makna tersirat dia adalah antum. Jadi wala tus'aluna, dan tidaklah kalian atau antum, kalian diminta. Diminta pertanggungjawaban. Yang nun ni apa Ustaz? Itu alamat rafa'. Tuan-tuan kalau dan tuan-tuan dan puan-puan ikutkan pengajian kita yang pagi tadi, ada terjelaskan tentang alamat rafa', alamat nasab, itu semua. Okey. Dan mereka tidaklah diminta pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, atas apa-apa saja yang telah mereka perbuat. Jadi sini jawapan dia adalah, jawapan dia ba. Ba itunya waw. Okey, waw ni naib fa'il dia. Okey, ada soalan? Okey, tak ada. Tak nampak ya? Okey. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika tabarra'a, berlepas diri. Tabarra'a ni berlepas diri. Iaitunya siapa yang berlepas diri? Orang-orang alladzina, orang-orang yang uttubi'u. 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 Okey, uttubi'u. Jadi ketika berlepas diri, siapa yang berlepas diri? Orang-orang yang uttubi'u. Yang mereka, jadi waw ni sebagai naib fa'il dia. Senang saja kita dah tahu dah. Ini naib fa'il dia. Sama macam tadi ya. Ini naibul fa'il. Okey. Sini kata kerja dia. Kata kerja dia apa? Uttubi'u. Atau uttubi'a. Asalnya uttubi'a. Ini ni kalau kita nak ubah dia, yang bentuk semula dia adalah uttubi'a. Jadi ini yang majhul. Yang maklum dia atau yang aktif dia macam mana? Aktif dia adalah ittaba'a. Ittaba'a. Nampak ke? Ittaba'a. Okey. Ittaba'a.
Jadi ittaba'a ni kalau kita jadikan tulisan dia yang betul adalah ittaba'a. Ittaba'a yattabi'u. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari makna, kena cari di kata rujukan, iaitunya ittaba'a ni. Cari yang di sini. Kata dasar dia apa? Senang. Kalau kata dasar senang dia, tuan-tuan nak cari di sini ya. Yang bentuk semula dia. Bagi wazan dia. Apa wazan dia ni? Ifta'ala. Jadi kata dasar dia apa? Kata dasar dia ta, ba dan ain. Cari yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Ini kata dasar. Kata dasar, dah terjumpa kata dasar dia nanti dalam kamus kata dasar yang hijau tu, cari yang perkataan ittaba'a. Maka akan terjumpa makna dia mengikuti. Kalau uttubi'a, makna jadi apa? Diikuti. Jadi ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti, maksud dia orang ketua-ketua kaum lah. Orang-orang yang diikuti, pemuka-pemuka kaum, para penghulu. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri minalladzina tabau, daripada orang-orang yang ittaba'u. Kalau ittaba'u ni dia tadi orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi orang ketika itu, masa itu, orang-orang yang diikuti, orang-orang yang dikagumi, yang diikuti semasa di dunia, mereka tu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti dia. Daripada pengikut dia. Wa ra'ul azab, dan mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Ini ada wa taqatta'at bihimul asbab, sehingga terputuslah semua hubungan antara mereka berdua. Terputuslah. Taqatta'at ni makna terputus hubungan di antara mereka. Jadi orang yang mengikuti dan orang yang diikuti. Kalau masa dunia ni kita mengikuti, kita ikut, kita kagum, kita mengidolakan satu seseorang, maka nanti di akhirat tak ada lagi kena mengena lagi. Dia berlepas diri daripada kita. Kalau kita ikut yang salah, orang yang salah macam tu juga, dia tak akan bertanggungjawab atas apa yang kita ikuti daripada dia yang salah-salah tersebut. Okey. Itu ya. Jadi uttubi'u naib fa'il adalah waw. Okey, ayat selanjutnya. Okey. Selanjutnya adalah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja, tadi pagi kita dah belajar ma ni menjazamkan dua fi'il. Ma ni menjazamkan dua fi'il. Syahir Syahir pun dengar sini. Menjazamkan dua fi'il. Wa ma tunfiqu. Pertama tunfiqu kita nak kaitkan dengan tadi pagi sedikit saja. Wa ma tunfiqu min khairin tuwaffa. Yuwaffa. Yuwaffa. Jadi yuwaffa. Jadi ada dua fi'il mudhari'. Ada dua fi'il mudhari' yang dia tu ni dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Ni ada dua fi'il mudhari'. Ada dua fi'il mudhari' yang jazam. Sini ya. Kenapa dia jazam? Sebabkan ada ma. Jadi ma ni menjazamkan dua fi'il. Ya. Ini dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dua-dua ni. Ini di awalita, ini di awalia. Okey. Kalau kita nak kaitkan dengan kaedah tadilah. Tapi kita hari ni, kita yang pada sesi ni, kita cuma nak cari naib fa'il saja. Jadi, dan apa sahaja yang kamu infakkan yang baik-baik dari benda hal-hal yang baik-baik, dan apa saja yang kamu infakkan dari yang baik-baik atau kamu sedekahkan, maka sini ada maka yuwaffa ilaikum. Yuwaffa ilaikum. Yuwaffa ni ini majhul. Asal dia, kalau dia tak jazam atau rafa' dia,
dia asal fi'il dia adalah yuwaffa. Macam ni asal dia. Yuwaffa ini majhul dia. Sebabkan dia sekarang dah sebabkan di sini ni dia majhul, yang ya ni dibuang yang ya tu dibuang Jadi dia sebab itulah bentuk dia macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, ini majhul. Maklum dia macam mana? Maklum dia adalah waffa yuwaffi. Yuwaffi ya. Waffa yuwaffi. Waffa yuwaffi. Jadi kalau fi'il madi dia apa tadi? Waffa. Waffa yuwaffi. Jadi ini wazan dia apa ni? Kalau wazan dia senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Wazan dia apa? Fa'ala. Sama kan? Yufa'ilu. Ini wazan dia. Kata dasar dia apa? Kata dasar dia waw, fa dan ya. Okey. Boleh cari satu kitab warna hijau? Tu habis. Kita cuba ceklah dalam kitab Kita cuba cek dalam kitab. Okey, cari yang wa, fa dan ya. Boleh Hafiz? Ni. Ustaz Hafiz yang mencarikan Boleh jumpa? Di sini ada. Waffa yuwaffi ya. Sini ada, nampak? Okey, ada sana waffa yuwaffi. Okey. Jadi dah. Okey. Jadi kalau ada amil jazam, yang fi'il mudhari' ni huruf illah dia dibuang Mungkin kita tersilap nanti. Kalau kita tak tahu, mungkin tersilap di sini. Okey. Kita ingat tak ada huruf illah sini. Sebenarnya tersilap dia ada huruf illah. Jadi makna dia membayar tadi ataupun menunaikan. Jadi kalau di sini makna dia apa? Yuwaffa, ditunaikan ataupun dibayar. Jadi kalau yuwaffa ni dibayar ataupun ditunaikan. Kalau dalam Al-Quran terjemahan tu makna dia adalah diberi pahala. Ditunaikan ataupun dibayar. Kalau dibayar ni kan kalau dalam ayat ni maksud dia diberi pahala lah. Diberi pahala. Jadi maksud sini diberi pahala. Jadi ma tunfiquna min khairin, apa saja yang kamu sedekahkan, benda-benda baik yang kamu sedekahkan, yuwaffa ilaikum, maka dia akan diberikan pahala kepada kamu. Diberikan pahala balik kepada kamu. Okey. Cuma itu makna dia fi'il dia. Naib fa'il dia mana? Naib fa'il dia mana? Naib fa'il dia adalah sini kan tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Ilaikum tu, ila tu huruf jar. Kum tu isim majrur. Jadi tak ada kata nama selepas dia yang boleh jadi naib fa'il. Jadi naib fa'il dia apa? Naib fa'il dia adalah mustatir huwa. Mustatir huwa. Okey, jadi mustatir huwa. Jadi bukan yang ma ni tapi mustatir huwa naib fa'il dia. Okey. Ada soalan? Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Terakhir sekejap lagi tuzlamun. Okey, tuzlamun. Okey, tuzlamun ni ini fi'il mudhari' majhul. Ini waw ni naib fa'il dia. Waw ni diawali dengan ta maknanya antum Waw tu bermaknakan antum Ini naib fa'il dia waw Sekarang majhul dia. Ni majhul tuzlamun. Kita hari tu dah ada cari, kalau tak silap saya, perkataan zolama ni. Zolama ni, zolama carilah. Zolama yazlimu. Okey. Jadi ini majhul. Apa aktif dia atau maklum dia? Ada sana? Hafiz? Ada sana tu Okey, boleh tuan-tuan tengok. Ini yang aktif dia. Zolama yazlimu. Yazlimu. Ini aktif dia. Pasif dia apa? Tuzlamu. Yazlimu makna dia apa sana? Menzolimi. Kalau tuzlamu, dizolimi. Boleh tahu tak? Jadi makna dia adalah kalian dizolimi. Kalian dizolimi. Yang nun ni apa dia? Alamat rafa. Jadi wa antum la tuzlamun, dan kalian tidaklah, la sana tidaklah dizolimi. Jadi yang
tuzlamun ni naib fa'il dia tuan-tuan dan puan-puan bukannya antum, tapi yang waw ni ya. Waw. Okey. Jadi itu wa ma tunfiquna min khair wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, apa saja benda-benda baik yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan, yuwaffa ilaikum, maka nanti itu akan diberi pahala, dibayar dia dengan Allah. Allah akan bayar langsung. Allah akan memberikan pahala langsung atas apa yang tuan-tuan dan puan-puan infakkan. Wa antum la tuzlamun, dan tuan-tuan dan puan-puan tak akan, dan kita semua yang berinfak, bersedekah, berbuat baik tak akan dizalimi. Maksudnya tak akan dikurangi pahala dia. Itulah semua pengajian kita. Alhamdulillah kita dah selesaikan. InsyaAllah esok kita masuk kepada muka surat 78. Semoga tuan-tuan dan puan-puan bersemangat dalam belajar bahasa Arab ni. Saya minta maaf sebab terlalu singkat, sebabkan saya ada hal sedikit itu pada kuliah insya-Allah. Dan saya serahkan kepada Ustaz Farid. Wallahu a'lam. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Agong memberi pencerahan mengenai dengan latihan dalam kitab berwarna merah. Sekarang kita terus kepada perkataan yang Kamus Al-Quran ini pada muka surat 164. Muka surat apa? 164 daripada perkataan fakkara. Nampak fakkara. Boleh? Muka surat 164. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut fakkara maknanya adalah fikir. Dan boleh juga tafakkara maknanya sama juga, fikir ataupun memerhati. Lihat bila sebut tentang fikrah makna pemikiran. Fikrah jayyidah makna idea, cetusan idea yang baik. Okey. Tafakkur, ini semua sifat manusia lah, sebab haiwan tak boleh fikir sifat manusia. Okey. Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Idh kana Allah munazzahan an yusafa bi suratin. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan, tafakkaru fi ala'illah, tafakkaru, fikirlah mengenai dengan nikmat-nikmat Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan kamu fikir mengenai dengan zat Allah. Tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru fillah. Okey? Fikir nikmat-nikmat Allah, jangan fikir tentang Allah, mengenai zat Allah. Idh kana Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala, idh kana Allahu, kerana Allah Subhanahu wa taala munazzahan, suci. Munazzahan an yusafa bi suratin, kerana Allah taala itu munazzahan, suci, an yusafa bi suratin, disifatkan dengan satu gambaran. Suci daripada disifatkan dengan satu surah, gambaran. Sebab itu dipanggil tafakkaru, tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Apa maksudnya? Iaitu dikatakan perkara yang mungkin untuk berfikir, dan juga tergambar padanya satu gambaran dalam hati, dalam kotak pemikiran. Itulah dipanggil berfikir. Dalam ayat Quran cukup banyak awalam yatafakkaru fi anfusihim
Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Okey. Banyak ayat-ayat lain lagi tuan-tuan boleh lihat. Saya ambil satu contoh je dalam surah yang dibacakan tadi, surah apa tadi? Surah Rum, juzuk 21. Ayat yang ke-8 muka surat 405. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Dan apakah tidak mereka berfikir, mereka merenung fi anfusihim, mengenai dengan diri mereka, ma khalaqallahu as-samawati wal ard. Allah Ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan juga di antara langit dan bumi. Illa bil haqq, melainkan ciptaan tersebut adalah dengan sebenar-benarnya. Wa ajalim musamma, dan juga ada waktu yang ditentukan. Ada expired. Wa inna kathiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan di kalangan manusia nak bertemu dengan Tuhan mereka ni, mereka kufur. Mereka tak beriman. Nampak Kalau fakirun, tuan-tuan kena lihat, dalam bahasa Arab ada disebut faqirun. Faqirun bermaksud orang yang fakir. Kalau fakirun, fa kaf ya ra, fakirun, itu makna sirah mubalaghah, orang yang banyak berfikir. Nampak Faqirun, fa qaf ya ra, orang yang fakir. Fa kaf ya ra, orang yang banyak berfikir. Cuma kalau kita lihat dalam Qamus Al-Quran pada muka surat 164, apa perbezaan fakkara dengan tafakkara? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang fakkara, berfikir tu sekali. Bila tafakkara, penambahan ta pada awal tafakkara, makna berfikir tu lebih daripada sekali. Lebih daripada sekali. Okey? Kemudian kita lihat lagi perkataan yang berikutnya, fakafha. Tuan-tuan nampak fakafha? Fakihun ataupun fakihun, seronok dan gelak ketawa. Tafakkaha, bersukaria dan gelak ketawa. Fakihatun, jamak dia fawakihu, adalah buah-buahan. Okey Boleh? Jadi kebanyakan tafsir memberi makna tafakkah dalam ayat 56. Ayat 65 surah 56. Dengan menyesal maksudnya. Menurut tafsir Ibnu Ashur, harus kembalikan makna asal kata dasar ini dengan makna berseronok dan memberi makna dalam bentuk sindiran. Tafakkaha. Boleh kita lihat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ada diterjemahkan tafakkaha ni bermaksud menyesal. Dalam tafsir Ibnu Ashur, dia kata makna asal harus kembalikan makna asalnya dengan makna seronok. Itu makna asal. Dan juga boleh memberi makna dalam bentuk sindiran, iaitu menyindir. Bermakna berseronok ni makna disindir, bukan suruh seronok betul-betul. Daripada ka, fa, kafha. Tuan-tuan lihat di dalam Qamus Al-Quran yang ada pada tuan-tuan, iaitu fa, kafha. Daripada fakihah, iaitu buah.
semua buah-buahan dipanggil fakihatun secara umum, secara umumnya. Walaupun secara spesifiknya adalah nama masing-masing dipanggil tufah, apple, burtukal dipanggil orange, tapi semua itu adalah dipanggil sebagai fakihah ataupun fawakihu. Okey, fawakihu. Ada pendapat mengatakan buah selain daripada anggur dan juga delima itu disebut sebagai fakihatun. Pendapatlah. Okey. Dalam surah Al-Waqi'ah pun ada sebut wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin katsirah. Okey. Wa fakihatan wa abba fawakihu wa hum mukramun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Okey Banyak perkataan buah dalam Quran. Di antaranya kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah, juzuk yang ke-27. Muka surat 535 ada ayat ke-20. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan juga buah-buahan dalam syurga daripada buah-buahan yang mereka nak pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan juga daging burung yang mereka inginkan juga ada di dalam syurga. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan elok-elok ayat ni, ke-19 dan 20 dan 21, ayat 20-21. Diletakkan perkataan buah dahulu. Buah mendahului perkataan daging. Nampak? Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah mendahului perkataan daging, menunjukkan dari segi perubatan pun makan buah dulu sebelum makan nasi, sebelum makan daging, sebelum makan ayam, makan buah dulu. Berbeza dengan budaya Melayu kita. Dessert kita buah selepas daripada makan nasi. Sebenarnya makan buah lepas makan nasi, jadi vitamin tu kuranglah. Yang sebenarnya sepatutnya sebelum makan. Sebab Quran sebut buah dulu baru sebut daging. Boleh Kemudian dalam page yang sama pada bawah tu ayat yang ke-32 diulang lagi. Wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang sangat banyak. Nampak Kemudian dalam surah Al-Waqi'ah ni banyak tau perkataan fakih. Okey. Seterusnya kita lihat Al-Fukahah, hadis zawil uns. Fukahah makna apa? Fukahatun. Okey. Makna sama juga. Fadhalaltum tafakkahun inna lamughramun. Surah apa tu? Fazaltum tafakkahun inna lamughramun. Surah Al-Waqi'ah juga sama. Pada muka surat 536. Pada ayat yang ke-65.
Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami mengkehendaki, pasti kami menjadikannya hutama, tanaman yang kering. Fadhaltum tafakkahun, maka kamu akan berdiri tafakkahun dalam keadaan hairan. Tafakkaha yatafakkahu, hairan. Tafakkaha yatafakkahun makna kehairanan. Okey. Dikatakan makna tafakkaha ni saling memberi buah. Ataupun mengambil buah. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dalam juzuk 27 suratul At-Tur. Suratul Tur, juzuk 27. Nampak pada muka surat 524 ayat yang ke-18. Fakihina bima atahum. Mereka bersukaria. Dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka. Fakihin makna bersukaria, berseronok. Okey. Jadi makna kesimpulan daripada perkataan fa kaf ha, dia ada kadang-kadang makna menyesal. Tapi tafsir Ibn Ashur kata kembali kepada makna asal, iaitu makna berseronok, bersukaria. Memberi makna juga dalam bentuk sindiran. Kadang-kadang kita lihat perkataan yang terakhir pada hari ini, iaitu fa, lam dan juga kaf. Fa, lam, kaf. Fulkun makna kapal, falakun makna falak ataupun orbit. Ni banyak dalam Quran. Banyak. Al-fulkun bermakna as-safinah, kapal. Wa yusta'mal dhalika lil wahid wal jama' wa taqdiran huma mukhtalifani fa innal fulka in kana wahidan kana kabina'i quflin wa in kana jam'an fakabina'i humrin. Tuan-tuan lihat, fulkun maknanya kapal. Mana untuk satu kapal pun dipanggil singular, dia adalah safinatun. Jamak plural dia juga dipanggil safinatun. Okey, dua-dua boleh. Safinah ni boleh makna satu, boleh makna banyak. Okey. Kemudian dia juga boleh satunya di atas wazan quflun, iaitu kita panggil fulkun, tapi jamak aja atas wazan humrun. Boleh juga wa in kana jam'an fakabina humrun. Jadi maknanya, kesimpulan nak bagi tahu, fulkun ni satunya dipanggil quflun, iaitu dipanggil fulkun. Jamak pun sama juga, fulkun, tak ada beza. Sebab quflun tu adalah lafaz mufrad. Humrun tu lafaz jamak, merah. Humrun lafaz jamak. Himar, kalau tak salah jamak kepada himar. Rujuk balik, refer balik. Himar jamak dia humrun. Itu lafaz jamak, tapi digunakan juga sirah ataupun wazan humrun. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas wazan fulkun, fu'lun, dia boleh dua. Mufrad pun boleh masuk, jamak pun boleh masuk. Okey
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Boleh itu surah Yunus. Juzuk yang ke-11 5 lah tuan-tuan buka. Dia di tengah-tengah. Perkataan yang kedua yang kita nak tekankan pada hari ini adalah falak. Falak tu falak ataupun orbit. Falak. Maknanya tempat laluan bintang-bintang. Tempat laluan bintang-bintang dipanggil orbit, itulah dia sebenarnya falak. Menamakan falak dengan falak kerana dia seperti mana kapal. Kita lihat di udara, makhluk-makhluk di udara, bintang, bulan, matahari dan sebagainya, planet, mereka akan mengelilingi, akan berlayar di orbit masing-masing. Samalah seperti kapal. Mereka berlayar di lautan. Okey, wa kullu fi falakin yasbahun. Dalam surah tu Yasin muka surat berapa tu Muka surat 441 ke 442 442 tuan-tuan lihat 442 rasa. Surah tu Yasin juz 23 ada Semuanya fi falakin, dalam falak, dalam orbit mereka berenang. Yasbahun ni berenang, mereka lalu orbit masing-masing. Itu perkataan yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan masuk lagi dalam perkataan huruf fa ni. Kita dah seminggu lebih dah masuk huruf fa, tak habis-habis lagi iaitu perkataan fa, waw, zal. Fa, waw, zal, dan juga fa, waw, ha, dan yang ketiga fa, ya, ba. Ada 3 lagi baki perkataan. InsyaAllah kita akan bincangkan pada keesokan harinya. Tanpa melengahkan masa, kita terus dalam slot yang kedua, siri yang kedua, iaitu dalam bab Tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, slot yang ketiga kita hari ini adalah slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Kita dah bincang sebelum ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang tentang ma dan juga man, ismul mausul. Kita lihat di dalam surah Taha. Dalam surah Taha ayat yang ke-6, juzuk yang ke-16, 5 lay plus 1 page. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Milik Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang di antara langit dan bumi, wa ma tahta thara, apa yang di bawah sara. Sara ni di bawah tanah. Diulangi perkataan ma sebanyak 2 kali, ismul mausul. Lahu ma fis samawat, ma pertama. Yang kedua, wa ma fil ardi, apa yang ada di langit. Ismul mausul terjemah dia apa? Makhluk. Okey. Sekarang ini nak memberitahu tempat ini adalah tempat syumul, ihatah wa tafsil, didetailkan, diperincikan, dihalusi semua yang ada, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala.
sesungguhnya disebut milik Allah ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. 3 kali perkataan, bukan 2 kali. Ma fis samawat sekali, wa ma fil ardi sekali, wa ma bainahuma 3 kali, wa ma tahta thara 4 kali disebut. Bukan 2, bukan 3, tetapi 4 kali. Wa ma tahta thara. Nampak Berbeza kalau tuan-tuan lihat dalam suratul Nahl ayat yang ke-52, 5 line plus 1 page, juzuk yang ke-14. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud-dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Milik Allah makhluk yang ada di bumi, di langit. Tak diulang perkataan ma. Ma tu untuk langit dan bumi. Walahu ma fis samawati wal ard walahu ad-dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Tuan-tuan lihat suratul Nahl ayat 52 juzuk 14. Muka surat 272. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Walahu ad-dinu wasiba. Milik Allah lah agama yang abadi, yang kekal abadi. Kepada Allah lah agama ni yang kekal abadi selama-lamanya. Afa ghairallahi tattaqun. Adakah kamu nak bertakwa kepada selain daripada Allah? Itu persoalan. Kamu nak bertakwa kepada selain daripada Allah? Kalau kita lihat apa perbezaan antara suratul Taha yang dibincangkan pada ayat ke-6 tadi dan juga suratul Nahl pada ayat ke-52. Okey, perbezaannya adalah perbezaan dari sudut terperinci, meliputi, merangkumi ke semua. Sebab itu diulangkan ma ini bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi 4 kali diulang dalam satu ayat. Betapa indahnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi makna yang tersirat. Ulang perkataan yang sama sudah pasti mengandungi hikmah di sebalik perkataan tersebut. Kemudian kita lihat lagi dalam surah Saba ayat pertama dan kedua. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Okey. Milik Allah lah segala puji milik Allah yang memiliki apa yang ada di langit, di bumi dan apa yang ada di bumi, dan milik Allah lah pujian di akhirat nanti. Wa huwal hakimul khabir. Allah Ta'ala maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Ta'ala mengetahui apa yang masuk di bumi, apa yang keluar daripada bumi, apa yang turun daripada langit, apa yang naik ke langit. Wa huwar rahimul ghafur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha pengasih lagi maha pengampun. Nampak terperinci tu. Sebab tu diulang ma beberapa kali. Dekat mana ma tu ya? Tuan-tuan lihat dalam ayat ini. Alhamdulillahilladzi lahu ma. Nampak ma pertama, fis samawati wa ma. Yang kedua, wa ma fil ardi. Nampak ayat yang kedua, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ma pertama, ma yaliju. Yang kedua, wa ma yakhruju minha. Yang ketiga, wa ma yanzilu minas sama. Yang keempat,
wa ma ya'ruju fiha, 4 kali ayat yang kedua. Jadi secara detail tafsil pada 2 ayat tu jelas. Allah Ta'ala tahu langit dan bumi, apa yang masuk, apa yang keluar, apa yang turun, apa yang naik ke langit, semua Allah Ta'ala tahu. Okey. Sebab itulah berulang ismul mausul, berulang beberapa kali. Ayat pertama 2 kali, ayat yang kedua sehingga 4 kali diulang perkataan ismul mausul, itu perkataan ma. Kemudian kita lihat dalam suratul Baqarah ayat ke-116. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Mereka berkata Allah Ta'ala menjadikan anak, mengambil anak untuk Allah. Maha suci Allah, bahkan milik Allah lah ma fis samawat, apa yang ada di langit, wal ard, dan juga di bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak cerita detail, dia bagi tahu tu je. Bila tak diceritakan detail, maka tidak diletakkan wa ma fil ardi, cukup ma tu sekali je. Lahu ma fis samawati, sekali je sebut ma. Wal ardi, tak sebut wa ma fil ardi. Jelas Kita lihat lagi dalam contoh yang lain. Dalam suratul Ra'di ayat ke-15, juzuk yang ke-13. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Juzuk ke-13 suratul Ra'di. Nampak muka surat yang ke-251 ayat yang ke-15. Milik Allah, bersujudlah makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sujud tersebut taw'an, sukarela ke dia sujud, wa karhan, ataupun terpaksa ke dia sujud, wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Bayang-bayang mereka juga bersujud pada waktu pagi dan juga petang. Okey. Dia tengok tuan-tuan, dia tak ulang tu ayat sebab dia tak cerita detail. Dan ceritanya makhluk di langit bumi mereka sujud, sama ada sukarela ataupun terpaksa. Bayang-bayang pun sujud juga pada waktu pagi dan petang. Sebab itu diletakkan walillahi yasjudu man fis samawati, tak sebut waman fil ardi, tak diulangkan perkataan man ismul mausul, bahkan cukup dengan sekali man fis samawat, tak ada waman fil ardi dalam surah Ar-Ra'd. Tapi yang peliknya dalam suratul Haji ayat ke-18 diulang. Sebab apa ya? Tengok. Suratul Haji juzuk yang ke-17. Ayat ke-18. Juzuk 17 ayat 18. Nampak Alam tara an, muka surat yang ke-334 ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabbu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Okey.
Tidakkah kamu lihat bahawasanya Allah Ta'ala ni sujud kepada Allah, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi. Diulang tu 2 kali. Man fis samawati, man tu sekali, wa man fil ardi, disebut sekali lagi man. Berbeza dengan suratul Baqarah yang kita bacakan, berbeza dengan suratul Ra'di yang kita bacakan tadi. Sebab apa ya? Sebab dia detail. Wasyamsu, nampak wasyamsu, telah sujud juga matahari, wal qamar, bulan, wan nujum, bintang, bintang-bintang, wal jibal, bukit bukau, wasyajaru, pokok, wad dawabu, binatang yang melata. Wa katsirun minan nas, kebanyakan di kalangan manusia. Detail disebutkan. Sebab itu dia diulang perkataan man sebanyak 2 kali diletakkan di sini. Berbeza pada ayat surah Ar-Ra'd, tak dicerita detail, cukup makhluk di langit dan bumi mereka sujud sukarela dan juga terpaksa, kemudian bayang-bayang sujud. Itu saja, tak detail. Sebab tu tak diulangkan perkataan man. Jadi detailnya terletak pada suratul Hajj, bukan suratul Ra'd. Bila detail maka diulangkan ismul mausul, perkataan man tersebut. Jelas saya rasa setakat itu. Sesungguhnya penyebutan matahari, bulan, bintang, bukit bukau, pokok, binatang melata, kebanyakan manusia. Berbeza dengan ayat Ra'd, tak disebut apa-apa. Kita lihat lagi contoh. Kadang-kadang diulangi perkataan ismul mausul untuk satu urusan yang lain, dan dia sebutan itu adalah satu perkara yang berkaitan dengan silahnya. Jadi dalam Quranul Karim apabila diulangkan ismul mausul, contoh ma fis samawati wa ma fil ard, maka bila diulang, maka sesungguhnya nak menunjukkan dia khusus untuk penduduk bumi dengan sebutan bizikri amrin, dengan menyebut satu perkara daripada beberapa perkara. Apabila tak diulang maka sesungguhnya la yuridu, Quran tak sebut. Quran tak nak menyebut mereka dengan perkara yang khusus terhadap mereka. Boleh Jadi bila Quran sebut mengkhususkan penduduk bumi, Quran akan menyebutkan diulangi perkataan ismul mausul, iaitu ma. Kalau Quran tak nak mengulangi sebutan, tak nak menyebut mereka penduduk bumi dengan satu perkara yang dikhususkan, yang istimewa terhadap penduduk bumi, maka tidak diletakkan ma untuk kali yang kedua, cukup dengan satu kali ma sahaja, mim alif ma. Jelas di sini ayat-ayat tasbih ini khusus, khassah. Ayat-ayat tasbih adalah khassah, adalah satu keistimewaan khusus ayat tasbih. Kita lihat dalam suratul Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih kepada Allah makhluk yang di langit dan juga di bumi. Nampak tak? Bila sebut tentang ayatul tasbih, dia adalah umum, dia adalah khusus, khas. Dalam suratul Hasyri, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebab apa diulangkan perkataan ma sebanyak 2 kali? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Diulang ma pada ayat-ayat tasbih ni, sabbaha lillah, ayat tasbih yang dimulakan dengan sabbaha yusabbihu. Okey. Sesungguhnya penyebutan ahlul ard selepasnya diulangkan perkataan ma. Wa haitsu ajmal lam yazkuruhum wa ilaika amsilah ala zalik. Bila disebutkan diulangkan perkataan ma pada ayat tasbih, maka menunjukkan diulangi penduduk bumi selepas ayat tu. Kalau dia secara mujmal, secara ijmal, secara dasar je, dia tidak akan menyebut
penduduk bumi. Kita tengok contoh dalam suratul Hadid juzuk 27, surah yang terakhir, juzuk 27. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Nampak? Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Tak ada sebut pun tentang penduduk bumi. Nampak tak? Telah bertasbih kepada Allah makhluk di langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan juga bumi. Yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala menghidupkan, mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa ke atas setiap sesuatu. Allah lah yang awal, Allah lah yang akhir, Allah lah yang zahir, Allah lah yang batin. Allah lah mengetahui setiap sesuatu. Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Okey Dalam suratul Hasyri ayat yang ke-1 pertama dan sehingga ayat kedua. Tadi ayat suratul Hadid, suratul Hasyri juzuk 28, surah yang kedua daripada juzuk ke-28. Macam mana ya? Surah dia Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ra'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Okey. Dalam suratul Hasyri kita dapat lihat apa yang kita dapat lihat selepas ayat pertama, ayat kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Allah lah yang menghalau, mengeluarkan orang-orang kafir min diyarihim, daripada halaman kampung mereka. Kemudian berterusan menyebut keadaan penduduk-penduduk bumi itu. Nampak tak? Menunjukkan bahawasanya akhir suratul Hasyr juga tidak mengulangi perkataan ma. Ketika tidak disebut sesuatu pada penduduk bumi selepas ayat itu. Pada ayat terakhir dalam suratul Hasyr juzuk 28, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Nampak Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Okey, yusabbihu lahu ma fis sama, tak diulang pun wa ma fil ardi. Dia sambung terus ma fis samawati wal ardi, bukan wa ma fil ardi. Sebab apa? Tidak ada rentetan selepas daripada ayat ini cerita tentang penduduk bumi. Nampak diulangi ma pada awal surah dan di akhir surah tidak diletakkan ma, kerana di awal surah itu diletakkan secara detail. Dan yang di akhir surah itu adalah dasar. Tak disebut penduduk bumi secara umum. Okey. Begitulah yang berlaku tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam surah As-Saff diulang tau. Ma tu diulang 2 kali. Nah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Okey. Diulang ayat pertama tu. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma tu diulang, ismul mausul diulang 2 kali. Okey. Sebab apa tu? Sebab Quran ni, ayat dan surah As-Saff menceritakan tentang penduduk bumi. Sebab tu diulangkan ma. Kerana khusus penduduk bumi, selepas daripada ayat pertama, sebutan tentang penduduk bumi. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebab lepas ada cerita tentang penduduk bumi, wahai orang beriman, kerana apa kamu katakan apa yang kamu tak buat? Cakap tapi tak buat. Begitulah juga pada suratul Jumu'ah ayat pertama, kedua, juzuk 28 juga. Semua juzuk 28 Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Okey, dalam ayat ni suratul Jumu'ah diulang juga perkataan ma tu. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Sebab apa ya? Sebab disebutkan perkataan penduduk bumi tu pada ayat yang kedua tu panjang lebar tu, huwallazi, Allah Taala yang menghantar pada umat ummi yang tak tahu baca, tak tahu tulis. Allah Taala hantar seorang rasul di kalangan mereka, dan rasul tersebutlah baca kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka, mengajar mereka kitab dan juga hikmah. Okey? Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat pertama dan juga kedua. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Nampak diulang ayat pertama tu, ma fis samawati wa ma fil ardi, diulang 2 kali. Wa ma tu diulang 2 kali. Lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu. Nampak wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab apa diulang 2 kali? Kerana lepas daripada ayat ni, ayat yang kedua menceritakan penduduk bumi, iaitu Allah lah yang menciptakan kamu, iaitu manusia penduduk bumi. Di kalangan kamu ada orang kafir, di kalangan kamu ada orang beriman. Contoh yang terakhir pada pagi yang mulia ni, sebelum kita menutup tirai majlis kita pada pagi yang mulia ni, satu ayat yang terakhir dalam suratul Nur, dalam suratul Nur juzuk yang ke-18 ayat yang ke-41 dan juga 44. Suratul Nur juzuk ke-18 ayat 41 sehingga 44. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima ya'malun wallahu alimun bima yaf'alun walillahi mulku samawati wal ard
وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثقالا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما tak ada siqalan sekali lagi ayat 43 alam tara annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Okey Tidak diulang perkataan man kerana tidak diikuti tasbih, tidak mengiringi tasbih tadi, tidak mengiringi dengan cerita tentang penduduk bumi. Sebab tu tidak letakkan. Tuan-tuan lihat. Alam tara annallah, tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah Ta'ala telah bertasbih kepada Allah. Siapa yang bertasbih kepada Allah? Man fis samawati wal ard, makhluk yang ada di langit dan juga bumi. Wat tayru safas, dan juga burung-burung yang mengembangkan sayap-sayapnya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah, masing-masing sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui solatnya dan juga tasbihnya. Tak disebut detail tentang penduduk bumi. Cukup dengan burung satu je. Burung je disebut. Itu tidak detail. Kemudian ayat ke-42, walillahi mulkus samawati wal ard, tak sebut wa ma fil ardi. Sebab lepas dia tak disebutkan tentang penduduk bumi. Disebutkan tentang awan, penurunan hujan. Okey, sebab tu tak diulangkan ma. InsyaAllah cukup setakat itu perbincangan kita ma ismul mawsul telah selesai. InsyaAllah esok kita akan masuk perbincangan mengenai dengan satu ayat kalimah ini diletakkan, satu ayat yang lain kalimah ini dibuang, dihazafkan. Esok-esok. Tapi perbincangan kita untuk hari ini mengenai dengan perkataan ismul mawsul telah selesai, iaitu ma dan juga man. InsyaAllah tuan-tuan yang terlepas ikuti pengajian siri kita, pengajian teknik, faham dan hadam kata dasar Al-Quran, tidak mengapa tuan-tuan, kerana kita pada hari ini siri yang ke-105. Siri yang ke-105. Dan insya-Allah tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita boleh ikuti, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, dan juga boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana dihidangkan daripada level yang pertama sampai daripada siri yang pertama sampailah siri yang ke-105 sekarang ini. Dan diharapkan tuan-tuan tekan butang share supaya manfaat kita menyeluruh dapat kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, supaya mereka berkongsi ilmu bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini. Sekadar ini dulu. Minta maaf di atas terkasar bahasa, tersilap dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita dan juga ilmu kita pada pagi ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.